Okey, salam sejahtera. Hari ini kita akan masuk 8.4. Okey, ini handout yang saya edarkan dan boleh dapat juga dalam ruangan chat kepada siapa yang belum ada. Bahan komposit dan kepentingannya. Bahan komposit ialah bahan yang dihasilkan daripada gabungan dua atau lebih bahan yang, ini penting kata dia, yang bukan homogen. Bukan homogen di sini maksud dia memang bahan tu tetap ada di situ. Dia tak bertindak balas sebenarnya. Okey, iaitu kita ada bahan asal dia, kita panggil bahan matrix dan kita akan letakkan bahan pengukuhan sebab kita nak kukuhkan dia. Yang bawah ini yang bagus. Okey, tengok. Lignin dengan gentian selulosa tetap ada di bahan komposit. Tetap ada. Dia bukan homogen, dia benda lain-lain dan dia tiada react sebenarnya. Tiada tindak balas, dia setakat untuk pengukuhan. Tapi penting, okey, bila you buat bahan komposit, you dapat menggunakan sifat yang bagus daripada bahan itu. Okey ya, ini contoh dia bahan komposit maksud dia. Okey, kemudian kita ada jenis bahan komposit banyak. Seramik ada 2, senang. Kaca ada 4. Okey, bahan komposit di sini ada 1 2 3 4 5, ada 5 termasuk superconductor lah. Okey, superconductor boleh jumpa di alloy sebab dia memang adalah alloy juga kandungan dia. Boleh jumpa di seramik. Okey. Tak boleh jumpa di kaca lah. Okey, dan boleh jumpa di bahan komposit. Okey, so you kena telitikan benda itulah. Okey, bahan komposit yang pertama, konkrit diperkukuhkan. Maksud dia, simen yang kita pakai untuk buat rumah tu digunakan dalam pembinaan bangunan, jambatan dan empangan. Kita ada letak simen, pasir, air. Itu konkrit. Itu panggil dia konkrit. Okey, lepas tu diperkukuhkan lagi. Okey, iaitu kita akan letak tertulang keluli. Dalam tu ada keluli. Okey, satu-satu batang keluli untuk buat yang menegaklah. Kalau jejaring dawai untuk buat yang mendatar bangunan tu. Okey, kalau siapa tak pernah tengok, bila ada tempat construction pergi tengok. Okey, you tengok dinding dia bukan setakat simen sahaja, bukan setakat konkrit. Kalau setakat konkrit dia akan jatuh ni. Dia tak kuat. So dia adalah bahan komposit, iaitu sebelum dia letakkan simen itu, konkrit, iaitu pasir, simen, air kan, sebelum letak tu dia mesti ada jejaring dawai untuk setiap aras. Kalau buat bangunan tinggi, setiap aras ada jejaring dawai. Maka you nak runtuhkan satu bangunan itu, guna hammer awak, guna pemukulan, seorang pergi buat tak jadi punya. Sebab dalam tu dia ada batang keluli, tertulang keluli. Okey, dibenamkan ke dalam konkrit. So di sini asal dia kita nak pakai konkrit, maka itu adalah bahan matrix. Lepas tu yang pengukuhan dia adalah tertulang keluli dan jejaring dawai. Itu sebagai pengukuhan dia. Okey, supaya dia jadi lebih kuat. So ini kegunaan dia. Okey, kaca gentian. Kaca gentian di sini, okey, dia plastik. Bahan asas dia plastik. Okey, cuma sifat plastik you tahulah dia tak boleh keras, okey. Dia lembut. Okey, keras itu plastik itu bahan matrix. Diperkukuhkan dengan gentian kaca. Okey, dengan gentian kaca, bahan pengukuhan. So digunakan untuk membuat tangki air, kayak, papan litar tercetak, bumper kereta dan topi keledar. So kuatlah topi keledar itu. So kadang-kadang kita pegang topi keledar kita rasa macam kaca, dia macam plastik. Betul. Memang, tapi dia bukan plastik sepenuhnya. Kalau plastik sepenuh dia lembut. Okey, so dia kaca gentian nama dia. Sebab dia plastik diperkukuhkan dengan gentian kaca. Topi keledar, yang helmet kita tu. Okey, gentian optik. Okey, macam biasa topik 8 ini kecuali alloy, dia banyak merupakan nota sahaja, fakta, okey. Banyak boleh keluar di objektif dan senang untuk set up soalan di paper 2 structure, okey, di mana saya suruh nyatakan komponen dia untuk gentian optik. Saya bagi gambar rajah helmet. So dah tahu itu daripada kaca gentian sebenarnya, okey ya. So lapisan paling dalam terdiri daripada dia ada 3 lapisan sini. Okey, bahan pengukuhan dia di paling dalam lapisan dia. Maksud satu gentian optik tu fiber, optical fiber tu
Dalam tu, paling dalam adalah gentian kaca silika, iaitu bahan pengukuhan. Lapisan kedua, salutan kaca atau plastik, itu bahan matriks. Itu yang sebenarnya. Bahan matriks. Paling luar juga bahan matriks dia, plastik. So tengok dia banyak benda plastik ni. Gentian-gentian ni sebenarnya bahan matriks dia plastik. Okay, so di sini you boleh nampak lah bila sebut gentian dengan gentian optik ke kaca gentian ke bahan matriks dia memang plastik. Okay, dan dia diperkukuhkan dengan bahan pengukuhan seperti gentian kaca silika, gentian kaca. Beza dia. So di situ you boleh tahu sikit lah bagaimana nak detect, cara nak hafal. Digunakan dalam bidang kabel rangkaian komputer, perubatan, endoskop. Endoskop tu maksud dia kamera untuk lihat organ punya. Okay, so ia akan ditidurkan, lepas tu dia akan ada satu wire dengan kamera depan. Okay, masuk ke badan, okay, untuk lihat paru ke, lihat usus ke, macam itulah, itu endoskop. So perlu dikuatkan, iaitu dibuat daripada optical fiber. Okay, dah 3. Kaca fotokromik. So kaca ini tiada dalam topik kaca sebab dia bahan komposit. Kalau kaca plumbum, kaca borosilikat, okay, itu semua di topik kaca kan. Okay, so ini kaca fotokromik adalah bahan komposit. Iaitu kita tambahkan apa di situ? Okay. Apa dah buat tu senang, dia boleh cek jawapan saja. Argentum chlorida, AgCl. Okay, dan kuprum 1 chlorida, CuCl, formula dia CuCl. So sepatut saya letak di sinilah CuCl. Okay. So dia merupakan bahan pengukuhan. Bahan pengukuhan digabungkan ke dalam kaca atau polimer luxina. Polimer luxina tu maksud benda yang hampir sama seperti kaca. Okay, so bahan matriks dia adalah kaca. So kaca ditambahkan dua benda ini, AgCl atau CuCl. So itu merupakan kaca fotokromik. Okay, digunakan untuk membuat kanta kamera, kanta cermin mata, tingkap kereta dan tingkap bangunan. Okay, ini kegunaan dia untuk kaca fotokromik. Kemudian kita ada superconductor. Okay, superconductor di sini saya dah cakap lah. Saya dah kata sebelum itu kita jumpa di topik alloy. Okay, sebab dia ada kandungan alloy. Kita jumpa di topik seramik untuk buat mesin MRI, untuk magnetic mesin, semua itu di seramik. Dan di sini juga ada superconductor, bahan komposit, sebab dia merupakan benda yang campuran yang bukan homogen. Okay, gabungan yang bukan homogen. Maka dia boleh dikelaskan sebagai bahan komposit. So superconductor apa? Seramik, yttrium, barium, kuprum, oksida. So yttrium, barium, kuprum, yttrium, barium sudah alloy. Tapi ini salah satu seramik, dia ada singkatan dia, YbCO. Okay, yttrium, barium, copper oxide. Okay, mempunyai sifat superconductivity. Superconductivity ini digunakan untuk membuat, okay, ada satu kataan penting, supermagnet. Okay, so kita sebut supermagnet. Ini saya ambil yang paling simple, sekurang-kurang you tahu ada supermagnet. Okay, boleh ada ingatkanlah perkataan ini. Dan nak tahu lebih, saya dah cakap you kena Google search untuk maglift kereta api, untuk NMR, okay, mesin MRI. Okay, so ini ada di topik seramik mesin ini. Okay, so saya tak nak bangkitkan sebab dia benda yang sama dan video pun sudah direkod. Digunakan untuk membuat supermagnet yang digunakan dalam kereta api maglift, jumpa di alloy, mesin MMR jumpa di seramik, mesin MRI. Okay, magnetic mesin, iaitu kita pakai magnet punya MRI. Okay, kemudian kita ada subtopik ini, perbandingan dan perbezaan sifat bahan komposit dengan komponen asal dia. Bila kita buat bahan komposit, kita boleh dapat sifat dia untuk digunakan. Contoh, sifat konkrit diperkukuhkan. Daripada matriks dia, konkrit. Dan pengukuhan dia tertulang keluli dan jejaring dawai. Ini yang tadi kita belajar.
So ada dua. Kalau you tengok konkret, dia tahan kakisan, kekuatan regangan rendah, kekuatan mampatan tinggi. Okay, so ada satu benda yang rendah di sini. So kekuatan regangan rendah ini telah diganti kekuatan regangan tinggi oleh bahan pengukuhan dia. Okay, maka kita boleh dapat sifat konkret di perkukukan ada 3 di sini. Tahan kakisan daripada sini, kekuatan mampatan tinggi, dan kekuatan regangan tinggi. Okay, ini paling senang. Ini paling senang sebab kekuatan regangan rendah untuk setakat konkret saja. Maksud dia senang luntur juga kalau kita tak pakai jejaring dawai untuk buat aras demi aras. Okay, dalam bangunan tinggi. Okay, kemudian kita ada sifat kaca gentian. Sifat kaca gentian ini satu bahan komposit. Dia daripada plastik, bahan matriks dia. Lepas tu tadi kita dah belajar, dia tambah gentian kaca. Okey, kalau ikut sini, okey, dia tahan kakisan, tahan lasak, kekuatan regangan rendah. Satu lagi, kekuatan regangan rendah untuk plastik sebenarnya. Kekonduksian haba rendah, kekonduksian elektrik rendah. Okey, sini gentian kaca, kekuatan regangan dia tinggi. Maka kita dah boleh ambil kekuatan regangan, dia punya sifat sebagai sifat kaca gentian, bahan komposit dia. Kekonduksian haba rendah, kekonduksian elektrik rendah. So semua kekonduksian punya rendah, maka kaca gentian dia tak boleh jadi konduktor. Tak boleh lah. Sebab tengok, kekonduksian haba rendah, kekonduksian elektrik pun rendah. So dia adalah penebat. Okay, so kita cek. So sifat kaca gentian tahan kakisan. Lepas tu tahan lasak, kekuatan regangan tinggi. Rendah ni tak berapa bagus, plastik, maka kita letakkan gentian kaca. Jadi kekuatan regangan tinggi. Okay, lepas tu kita ada penebat haba dan elektrik. Dia adalah penebat. You tak boleh guna kaca gentian sebagai konduktor sebab sifat dia memang kekonduksian haba rendah, kekonduksian elektrik rendah. Okey, C. Sifat gentian optik. Okey, so kita ada asas dia, matriks dia adalah bahan matrik plastik juga. Lepas tu kita ada gentian kaca silika, beza dia lah. Gentian kaca dengan gentian kaca silika. So di sini kekuatan mampatan tinggi dan fleksibel. Kekuatan mampatan rendah dan keras tetapi rapuh. Okey, so di sini kekuatan mampatan tinggi untuk gentian optik dan fleksibel. Sudah cukup lah. Okey, tapi plastik dia ada satu yang regangan rendah itu. Okey, regangan rendah. Kalau you teliti sini, plastik ada kekuatan regangan rendah. Cuma sini tak sebut sebab tidak perlu untuk dalam gentian optik. Tapi you tambah ini kekuatan regangan dah tinggi lah. Kalau siapa nak tambah, saya ikut buku teks. Okey, plastik ada kekuatan regangan rendah. Gentian kaca ada kekuatan regangan tinggi. Maka kita boleh tambah satu lagi iaitu kekuatan regangan tinggi seperti di atas. Okey, so maka dia akan jadi jelas. Cuma gentian optik kita perlu utama sifat dia kekuatan mampatan tinggi dan fleksibel. Okey, D. Kaca fotokromik. Okey, daripada kaca atau tadi polimer luxina, betul? Itu bahan matriks dia. Dan kita ada sifat AgCl, CuCl, kuprum 1 oksida. Bukan CuCl tu, itu kuprum 2 kuprum 2 klorida. Bukan itu, ini kuprum 1. So adalah BP, bahan pengukuhan. Maka kita dapat sifat kaca fotokromik adalah luxina, mengirap sinaran UV, okay, dan pengirapan sinaran UV bergantung kepada keamatan cahaya. Okay, itu yang bagus. Kalau yang biasa tak dapat buat. Bila kaca fotokromik boleh. Pengirapan UV bergantung pada keamatan cahaya dia. Sebab dia tambah benda ini. Sudah sensitif terhadap keamatan cahaya. Okey, sifat superkonduktor. Sifat superkonduktor mengalirkan arus elektrik tanpa rintangan. Itu sebab dia boleh jadi guna untuk
kereta api maglev. Mempunyai kuasa pelelasan yang rendah. Sekali lagi, ada pelelasan ini maksud dia tahan haus, tahan gosok. Okey. Kemudian kita ada beroperasi pada kelajuan tinggi. Itu sifat dia. Mempunyai tahap sensitiviti yang tinggi. Ini sifat superconductor. Salah satu bahan komposit di mana ada alloy dan seramik di situ. Okey, maka kita sentiasa jumpa superconductor ini untuk topik ini. Okey, ini sahaja nota untuk hari ini. Okey, Tanya, kita dah selesaikan topik satu lagi. So kalau ikut tu nota yang penuh, kita ada bermula daripada topik 7 sehingga topik 13, iaitu 13.6. Daripada 7.1 hingga 13.6. Okey, kita akan sambung semula. Okey, masa yang akan datang untuk topik asid, base dan garam. Okey, terima kasih.